Baik, tuan-tuan, Allah kata pembohong dalam agama ialah orang yang tak peduli anak yatim. Tu dia. Kalau saya ni ustaz, saya tak peduli anak yatim, saya ni ustaz pembohong. Akak-akak ni, oi, muslimah. Ustaz tengok lori Ustaz. Bawa apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Baik, ada 5 perkara yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-152. Jadi malam ni sempena selawat kita asahan berselawat ni tuan-tuan, saya akan sentuh 5 perkara yang diwasiatkan oleh Allah kepada kita. Satu. Allah Ta'ala wasiatkan untuk kita ambil berat. Mudah-mudahan kita beringat. Yang pertama kata Allah, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Dan janganlah kamu hampiri harta anak-anak yatim, melainkan dengan cara yang baik, sehinggalah mereka itu mencapai usia baligh. Baik, yang pertama sekali Allah Ta'ala pesan kepada kita tentang anak-anak yatim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah anak yatim. Adik-adik ingat ada ayat tentang Nabi Muhammad anak yatim? Ayat dia wa wajadaka dhalam fahada. Agak-agak surah apa tu? Surah apa? Surah Duha. Baik, surah Ad-Duha tu tuan-tuan, sebelum daripada surah Ad-Duha adalah surah Al-Lail, surah malam. Ad-Duha maknanya surah pagi. Allah susun malam, lepas tu Allah susun pula ayat dia tentang duha. Ulama-ulama membicarakan susunan surah antara surah malam dengan surah duha. Maksudnya apa? Malam gelap, malam tak nampak, malam benda yang meraba-raba, malam kita tak tahu nak buat apa, benda malam, nak pergi mana pun susah, pergerakan jadi payah. Ingat, malam tu tak lama, gelap tu tak lama akan sampai cahaya. Besok akan sampai cahaya yang menerangi kita, cahaya yang menghapuskan kegelapan, cahaya yang menghilangkan kegelapan. Nama cahaya itu ialah cahaya duha. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita sekarang menghadapi kesusahan, Nabi Muhammad juga susah. Kalau kita kata kita ni dipulaukan, Nabi Muhammad juga dipulaukan. Kalau kita kata aku ni anak yatim, Rasulullah lagi anak yatim. Kalau kita rasa bahawa orang kampung kita tak suka pada kita, Nabi Muhammad pun orang Mekah halau Nabi Muhammad keluar daripada Mekah. Kalau kita rasa kita ni dibenci di kampung kita, Nabi Muhammad sampai orang nak bunuh Nabi Muhammad. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, kami tidak pernah meninggalkan kamu wahai Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma. Kami tidak pernah meninggalkan kamu wahai Muhammad. Ma wadda'a. Wadda'a ni Tuan Haji, kalau Tuan Haji pergi umrah, nak balik ke Malaysia, Tuan Haji kena tawaf. Sebelum keluar daripada Mekah, kena tawaf selamat tinggal. Tawaf perpisahan. Nama dia tawaf apa? Tawaf widang. Widang itu maknanya kita tinggal, bye-bye, jumpa lagi, kami nak balik dah. Itu nama dia widang.
Dalam ayat tadi Allah Ta'ala kata apa? Ma wadda'a. Diambil daripada perkataan wida'. Kami tak pernah tinggalkan kamu, wahai Muhammad. Apa yang tak kena pada Rasulullah? Dipulau, dihina, dipijak, nak dibunuh, diboikot selama 3 tahun. Maka orang-orang di Mekah kata, Allah tak pedulikan Nabi Muhammad. Allah tak kisahkan Nabi Muhammad. Allah dah tinggal Nabi Muhammad. Allah turunkan ayat Ad-Duha. Allah Ta'ala bagi tahu, kami tidak pernah tinggalkan Nabi Muhammad. Hari ini dia gelap, hari ini dia susah, hari ini dia malam. Sampai satu saat nanti, dia akan dapat cahaya. Dia akan dapat duha. Dia akan dapat kesenangan. Nun di Madinah, kesenangan yang akan sampai pada Nabi Muhammad, sampailah pada hari kiamat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kesudahan yang menimpa Nabi Muhammad adalah sangat hebat daripada permulaan dia duduk di Mekah, tetapi kesenangan akhirnya yang akan menanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita baca kisah Ad-Duha, kalau kita baca tafsir surah Ad-Duha, menangis kita. Macam mana Nabi diberikan jaminan oleh Allah. Nabi mula-mula diceritakan dalam ayat itu, kamu adalah anak yatim, wahai Muhammad. Kamu dulu berada di tengah-tengah masyarakat yang sesat. Allah Ta'ala bagi kehebatan pada kamu. Allah Ta'ala berikan hidayah. Allah Ta'ala berikan petunjuk. Allah Ta'ala angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat ini nak bagi tahu kepada kita, kalau tuan-tuan sekarang merasai kesusahan, ingat, kesusahan itu tidak lama. Satu hari akan datang cahaya menerangi kita. Kalau dulu kita hidup dalam keadaan susah, sekarang akak-akak, anak-anak dah berjaya, alhamdulillah. Kalau dulu kita hidup dalam keadaan miskin, alhamdulillah, hari ini ustaz, anak-anak saya dah bantu saya dah. Dulu anak saya 8 orang ustaz, nak makan pun kena bahagi cucur ustaz. Kuih-kuih kena bahagi ustaz, kalau tidak tak cukup. Sekarang alhamdulillah anak-anak saya yang 88 tu semua dah berjaya ustaz. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu orang macam kita. Dia juga sakit macam kita, dia juga susah macam kita, dia juga kahwin macam kita, dia juga mati macam kita. Tetapi kemuliaan Rasulullah tak sama dengan kita. Kenapa Nabi Muhammad manusia macam kita? Supaya kita boleh ambil contoh. Orang kafir tanya pada Rasulullah, adakah Muhammad itu Nabi? Dia pergi ke pasar, adakah itu Nabi? Dia makan, adakah itu Nabi? Dia berjalan di tengah-tengah pasar, adakah orang macam tu Nabi? Patutnya malaikat. Orang kafir mempertikaikan Rasulullah. Tuan-tuan, kalaulah malaikat jadi Nabi, kita nak ambil contoh apa? Nak ambil contoh apa kalau malaikat tu Nabi? Dia makan pun tidak. Malaikat tak makan. Dia tengok makcik dia jual Milo ais, dia tengok je tuan. Selera tak ada, nafsu tak ada, apa tak ada. Nabi Muhammad manusia, dia minum. Bila baginda minum, kita boleh tiru macam mana minum Rasulullah. Adik-adik, yang hujung ni ustaz dapat macam Neymar je. Neymar kalah pula dah. Lah ya, bangga dah. Yang tengah-tengah tu nampak macam Cristiano Ronaldo rambut tu. Kalah juga. I say man. Yang hujung ni ustaz nampak macam Mape. Boleh menang ni. Cuma yang tak adanya Harry Maguire tak ada. Mana ada Harry Maguire mana? Ni nampak ada adik-adik kita tu. Ada 3 gelas depan dia orang. Ada 3 gelas depan dia orang. Tiga ada isi air jagung satu, Milo air satu lagi. Tu apa? Teh ais. Tak tahu saya apa? Tak tahu, belasah yang minum tak ni.
Rasulullah ajar, kulu washrabu, makan dan minumlah kamu. Dalam Quran sebut makan dan minumlah kamu. Wala tusrifu, tapi jangan melampau. Baru ni ada satu ustazah kecoh. Dia kata kalau minum susu banyak nanti jadi kutu. Loh. Sia kat ustazah tu. Betul lah dia cakap, boleh minum susu. Bukan dia kata haram. Allah pun kata makanlah, minumlah, tetapi jangan melampau. Ustazah tu pun kata jangan minum melampau-lampau. Minum ala kadar cukup lah. Kalau terlampau minum ustaz, dia kata jadi kutu lah, banyak kutu. Itu kata dia lah. Ya masalah kutu saya tak campur lah. Tapi poin dia ialah jangan minum terlampau, jangan makan terlampau. Baru ni Bruce Lee mati. Lama lah dia mati. Bruce Lee mati tahun 73. Abang kenal Bruce Lee? Itu Bruce Lee nama dia. Kerja nak kungfu ya. Dia mati muda, 33 jalan. Tidak ada kungfu ya. Kungfu ni. Mati. Minggu lepas dia orang keluarkan report. Pasal apa dia mati? Selepas 50 tahun dia mati, baru keluar report pasal apa dia mati. Salah satu puncanya ialah buah pinggang dia. Minum air terlalu banyak. Sebab salah satu mati, buah pinggang dia rosak. Bila rosak pasal apa? Minum air terlalu banyak. Lah. Cannabis. Satu. Ubat tahan sakit. Satu. Dia mari sakit jantung, ngap mati. Jalan terus 33. Badan punya solid. Bukan kata six pack, 8 pack. Jalan. Sebab itu tuan-tuan, Milo ais halal tak? Halal. Jangan melampau. Jangan melampau. Nasi halal tak? Halal. Janganlah sampai setalam sekali makan. Dia duk tengok dalam YouTube tu. Nasi setalam, ayam 4 ekor, makan. Kita tengok pun teringin. Haram jadah sungguh kita kata. Duk makan. Dia ni tak mati ke? Saya nak tengok perut dia besar mana. Boleh makan, kata Allah, wala tusrifu. Jangan melampau. Apa benda pun yang kita buat, jangan melampau. Tidak ada istilah haram, melainkan kalau Allah kata haram. Babi itu haram, darah itu haram, bangkai itu haram, yang tu jangan makan. Tetapi benda yang Allah tak kata haram, makanlah. Nama dia halal, nama dia harus. Tetapi Allah pesan, jangan melampau. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang melampau-lampau. Jadi akak-akak nak makan apa? Makanlah. Tapi jangan melampau. Sekali makan durian 1 lori, itu melampau. Sekali makan 1 raga durian tu, musang king pula. Besok pagi mata ni sebelah Singapura sebelah, belah ni pergi Pulau Pinang pula tuan. Mata tengah-tengah putih dah. Tak boleh nak baca dah bacaan gula. Kan masalah tu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, maka Rasulullah ajar pada kita, minumlah tapi jangan melampau. Nombor 2, makan dulu baru minum. Makan nasi, dah habis makan, baru minum. Jangan sekali makan, sekali minum. Sekali makan, sekali minum. Sekali makan, sekali minum. Agak-agak jadi apa? Yang mana tahu-tahu, yang mana tak tahu sudah. Makan dulu. Saya pergi ceramah di Kulim. Ada satu orang dia ajak datang rumah dia, bapak dia nak tengok saya, isteri dia masak kat saya pun pergi ya. Lepas asar saya pergi rumah dia, dia jamu saya capati, saya makan 2 keping besar capati dia.
Saya pun Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji bagi makan capati. Saya suka. Capati saya suka. Saya pun duduk menung. Ustaz, kita makan nasi pula. Oh, tak mau. Tolong, saya tak mau tuan. Tuan tak mau tuan. Dah kenyang dah. Capati saya tak mau. Isteri saya sudah hajat. Dia sudah masak. Kesianlah isteri saya, Ustaz. Nasi biryani pula. Allah. Saya pun tak apalah. Melasah lah sekali-sekala. Tuan makan-makan. Tercekik. Sebab tadi capati dia tak jamu air. Dia bagi nasi pun dia tak bagi air. Saya pun duk, Tuan Haji, air je tercekik je. Ustaz mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah jam makan baru boleh minum. Saya kata kalau lagi setengah jam, matilah saya Tuan Haji. Oh, duk tercekik ni. Yang ni pun tak faham sunnah juga. Kalau dah tercekik hang minumlah Pak Long oi. Jangan duk buat hal. Sabar abang. Lagi 2 minit lagi bang. Sabar ya. 2 minit. Innalillah. Mati tu. Sebab tu nama dia sunnah. Kalau terdesak kau minum sajalah. Tetapi Nabi ajar. Makan dulu baru minum. 3. Nabi ajar apa tentang minuman? Jangan minum berdiri. Kita hari ni bukan setakat berdiri. Berlari minum. Masuk maraton gini. Tu macam mana nak sihat? Duduk. Macam adik kita 3 orang ni duduk minum. Sampai ada ulama-ulama kata kalau kita minum berdiri muntah balik. Sebab bila minum berdiri air tadi dia terus masuk pada perut. Dia jadi tak elok pada perut kita. Duduk, minum seteguk, letak balik. Minum seteguk, letak balik. Dia bukan boleh minum macam unta. Abang pernah tengok unta? Dulu makcik-makcik, kita pergi umrah, suka melawat ladang unta kan? Dulu kan? Lepas tu, sekarang dah tak boleh lawat dah, penyakit banyak. Saya baru balik minggu lepas, baru seminggu balik. Tak pergi pun tengok unta. Saya kata tak payah, balik tu batuk payah. Dulu asal pergi umrah, unta. Asal unta, pergi umrah. Saya duk tengok je unta tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, unta ni gatal tau. Dia kalau kita pergi dekat dia, dia buat bodoh. Tapi kalau orang perempuan pergi bagi makan kat dia, ngap, ambo gatal sungguh unta ni. Kenal pula jantan betina tu. Tuan-tuan, unta selagi dia tak kenyang air, selagi itulah dia minum ngop. Dia takkan angkat kepala dia. Nabi pesan, jangan minum macam unta. Selagi tak habis air tu, dia langgah ni. Halkum ni turun naik. Bum. Itu nama dia minum unta. Nabi tak bagi. Minum sikit, letak. Minum sikit, letak. Yang kelima, Nabi tak bagi hembus. Kalau air tu panas, ni setengah kita nak bagi dekat cucu ni. Ambil dalam camca sudu tu. Aiman. Kena 2 bulan penyakit budak tu. Orang dulu-dulu dia ambil air hangat, dia ambil air panas, dia bubur dalam piring. Kemudian dia goncang. Air tu jadi sejuk, baru dia minum. Orang sekarang ni pula, penyakit banyak ni tuan-tuan. Duk keluar masuk dalam tu. Nabi tak bagi. Boleh ingat adik-adik? Jangan duk hembus pula. Yang seterusnya, yang keenam. Elok nak minum air dalam gelas tu adik, ada lalat pula dah. Lalat. Telan je lah masalahnya. Kata mak. Nabi tak suruh telan. Nabi suruh celup. Nabi suruh buang. Satu belah ekor sayap dia ada bawa penyakit. Dan sebelah sayap dia lagi membuang penyakit. Akhirnya kau minumlah air tu. Tak ada jadi penyakit. Nak buang sayang, minumlah. Yang salahnya apa? Makan lalat. Dia tengok cerita Jackie Chan,
No, Jackie Chan kan ada chopstick tu. Pop. Mama itu nampak sangat nipu je tuan-tuan. Jackie Chan dia tak masuk Islam. Mereka kata Jackie Chan masuk Islam. Ambil gambar pula sebelah saya. Alhamdulillah, Jackie Chan telah memeluk Islam. Bergambar sebelah Ustaz Kazim. Itu gambar saya dengan gambar Jackie Chan masa saya ambil pingat Datuk daripada Istana Negara. Dia pakai kopiah Jackie Chan ni. Songkok. Bukan dia masuk Islam. Masa rehearsal, kerusi sebelah saya tu kosong. Saya buat rehearsal. Saya duduk seat depan sekali lah, barisan depan. Yang nu Tan Sri apa saya tak tahu lah. Saya duduk sebelah saya. Sebelah saya ni saya tengok seat tu tulis nama. Chang Koncoy ke nama ke lupa tak nama. Saya kata Cina mana. Jadi hari yang pertama tu rehearsal. Cara nak ambil, cara nak berjalan, cara nak duduk. Saya ambil giliran yang keempat. Saya punya giliran keempat. Jadi saya pun datang besoknya pakai baju Melayu, duduk depan sekali. Duduk tunggu Agong datang. Tiba-tiba saya tengok satu Cina datang. 2-3 pegawai iring dia. Saya rasa macam kenal dia ni. Mai duduk sebelah saya. Lah, Jackie Chan ke? Tak. Nama apa? Chan Koncoy apa nama tau? Jackie Chan, saya kata. Hello, apa khabar? Saya menyembang dia. Bila dia duduk tuan-tuan, orang pakat kerumun dia. Nak ambil gambar dengan dia. Dewa nak ambil gambar dengan dia. Sampai kursi saya ni dia orang duduk. Sampai saya duduk lagu tu. Oh sudah tuan-tuan. Punya ramai kerumun dia. Superstar ni. Pakat duk minat. Tiba-tiba pegawai Istana Negara Datuk Bentara tu datang. Garang. Askar apa tu. Datuk Sri, tolong ya. Dengar cakap saya. Jangan ambil gambar faham. Pakak lari berselerak. Tan Sri. Padam muka saya kata. Amboi. Tak ambil gambar dengan orang. Garang. Tuan-tuan. Dengar ya. Tolong hormat istana ya. Garang. Saya pun tengok pegawai tu pergi jauh. Saya buat keluar handphone saya. Jackie Chan. Gambar. Nampak tuan-tuan? Dia tak nampak saya tuan. Saya begini. Peace dengan dia. Jadi gambar tu yang keluar dalam internet, yang keluar dalam surat khabar. Dia pun cerita baru ni, Jackie Chan alhamdulillah memeluk Islam. La ilaha illallah. Peluk Islam apanya? Sebab tu kita ni kalau dengar cerita dalam media sosial, kena semak dulu, jangan percaya terus. Jangan percaya. Tanya dulu, semak dulu. 2016 saya kena serangan sakit jantung. Dia orang kata saya mati. Al-Fatihah. Ustaz Kazim meninggal dunia. Astaghfirullahalazim. Nabi Muhammad dia ajar pada kita cara minum, cara makan. Semua dia ajar. Pasal apa? Pasal dia Rasul. Kalaulah Nabi Muhammad tu malaikat, malaikat tak kahwin. Malaikat jantan pun tidak, betina pun tidak, perempuan pun tidak, lelaki pun tidak. Nak ambil contoh apa orang tak kahwin? Macam mana pergi jumpa Nabi? Wahai Nabi, kami nak kahwin. Kata malaikat, mana aku tahu, aku bukannya orang. Tetapi bila Nabi Muhammad tu manusia, dia cerita, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi sebut, laki-laki yang paling baik di kalangan kamu ialah yang paling baik pada isterinya. Dan aku, kata Rasulullah, yang paling baik pada isteri aku. Dan kata Nabi lagi, idza mata sahibukum fada'uhu. Maka apabila mati saudara kamu, sahabat kamu, diam. Jangan sebarkan buruk dia. Nabi sebut dalam hadis tu, sebaik-baik daripada kita ialah orang yang paling baik dengan isteri dia, dengan anak-anak dia. Tuan-tuan nampak saya ni baik
pakai songkok, baju batik. Ustaz kita ni lagi baik pakai jubah. Pak Ji kita ni lagi baik duduk seorang-seorang dia. Saya boleh berlakon nak depan tuan-tuan? Boleh. Saya boleh berlagak baik tak depan tuan-tuan? Boleh. Saya boleh menyamar tak baik depan tuan-tuan? Boleh. Tapi saya tak boleh menyamar depan isteri saya. Saya tak boleh berlakon depan isteri saya. Yang nak tahu saya baik tak baik, isteri saya. Kalau isteri kita kata kita baik, baiklah. Kak Gayah, macam mana suami Kak Gayah, okey ke? Alhamdulillah Ustaz, baik sangat. Ya Allah, ya Allah. Baiklah tu. Kak Gayah, macam mana suami Kak Gayah? Aduh. Sudah tuan-tuan. Dia adui dulu. Masalah besar lah Abang Bidin tu tuan-tuan. Okey ke suami Kak Gayah Abang Bidin tu? Boleh lah Ustaz. Tahulah nak kata apa dah jodoh layannya lah Ustaz. Maknanya tak apa baik lah tu. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, Nabi sebut yang paling baik manusia, yang paling baik pada isteri dia. Jom tuan-tuan, kita jadi manusia paling baik dengan cara apa? Dengan cara layan isteri kita dengan cara yang paling baik. Tak pernah tengking, tak pernah marah, tak pernah jentik, tak pernah penumbuk, tak pernah marah-marah. Layan dengan baik. Isteri penat, tak payah masak. Isteri letih, rehat. Dah. Isteri nak bercuti, bawa pergi Kota Afamosa. Naik beca. Ada lampu lagi. Itu tiap-tiap hari boleh pergi Ustaz. Naklah merasa Langkawi ke Baling ke Bali ke. Bawa dia berjalan, hiburkan dia, nafkah cukupkan dia. Dan akak-akak pun bila dah dapat suami yang baik, janganlah tak nampak baik dia, duk nampak yang jahat. Ada satu isteri datang jumpa saya, nak mengadu suami dia tak apa baik. Saya tanya dekat dia, akak pergi umrah berapa kali? 2. Oh bagus. Siapa awak? Suami. Oh. Haji buat dah? Alhamdulillah, Ustaz Haji dah buat. Pergi dengan suami lah, dia lah bawa. Akak tak kerja apa, dia lah bawa. Oh, rumah ada? Rumah ada, Alhamdulillah. Kereta suami bagi? Tu Myvi tu. Dia bagi. Alhamdulillah lah, saya tengok dia buat macam tu, saya tengok gelang dia. Gelang pun suami bagi kot. Gelang pun suami lah bagi, Ustaz. Alhamdulillah lah. Habis tu apa masalah ya? Saya berguna bahasa orang putih dekat dia. So what? Umrah 2 kali, haji sekali, rumah 1, kereta maybe, gelang mah dapat. Apa masalah dengan suami akak? Tak nampak lagi tu. Dulu berat akak berapa kilo? 46. Sekarang 64. Udah lebar dah pinggang. Apa masalah? Kalau kita nak cari yang tak sempurna tentang suami kita, memang dapat. Kalau kita nak cari yang tak sempurna pada isteri kita, memang jumpa. Kenapa tidak besarkan yang baik tentang mereka? Yang ni yang Allah sebut dalam Quran. Kalau kita rasa tak baik, kita tengok tak baik pasangan kita, kamu tengoklah khairan katsira, kebaikan yang lagi banyak yang isteri kamu buat, yang suami kamu buat. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad itu dia manusia macam kita. Untuk kita jadi contohkan dia. Maka dalam ayat 152 surah Al-An'am tadi Allah Ta'ala pesan, harta anak-anak yatim jangan kamu ambil, jangan kamu hampiri pun, melainkan dengan cara yang baik sehinggalah mereka mencapai usia baligh. Tuan-tuan, saya anak yatim dululah. Saya lahir tahun 72. Bapa saya meninggal tahun 73. 8 bulan usia saya, bapa saya meninggal. Accident.
Umur saya 8 bulan, saya jadi anak yatim. Saya ada mak, saya ada 6 adik-beradik, saya anak bongsu. Mak saya guru agama, mengajar Quran, mengajar agama. Tahun 77, mak saya menikah baru, kahwin lain. Tahun 81 saya masuk Felda, dekat Trolak, dekat Sungkai, Felda Bersaut. Susah ke saya? Saya tengok bapa saya pegang kerbau. Saya tanya mak saya, ayah kerja apa? Ayah kamu kerjanya Bilal masjid. Dia toki lembu, dia tauki kerbau. Dia boleh semelih lembu seorang dia boleh tumbangkan kerbau seorang dia semelih seorang-seorang. Kerja ayah kamu ialah bawa lembu, bawa kerbau, naik dalam lori, pergi hantar dekat orang yang nak pakai lembu kerbau semua. Saya tengok kerbau dia besar. Wah. Saya pergi ceramah di Felda Trolak, saya jumpa dengan anak murid arwah ayah saya. Dia pun dah tua. Saya jumpa dia bekas anak murid. Saya nak ambil satu ilmu dekat dia, yang mana dia ambil daripada ayah saya. Ilmu apa? Ilmu menumbangkan lembu, kerbau. Nak buat korban, nak buat sembelih. Tuan-tuan tahu orang tua ni di kampung dia, kalau nak terbang, nak korbankan lembu, nak tumbangkan kerbau, dia seorang je buat, jatuh. Saya kata, Tuan Haji, saya pun nak ambil kat Tuan Haji ya. Dia kata, elok, aku ambil kat ayah kamu ambil kat aku, elok. Saya tak sempat nak ambil, ayah saya mati. Jadi dia pun ajar kepada saya bagaimana cara mudah nak menumbangkan seekor lembu. Tak payah nak tarik sampai dia bertanduk-tanduk. Ada orang nak tumbangkan lembu sampai kena panggil ahli wrestling, pergi berlaga dengan lembu. Tuan-tuan tengok ada yang dalam YouTube tu, satu kampung turun nak tumbangkan seekor lembu. Seksa betul. Saya tengok hari tu ada orang yang nak tumbangkan kerbau, mengamuk kerbau tu, dia langgar pagar dawai kawat dawai besi tu, roboh. Lari pakcik ni, kerbau hambat. Yang paling saya sedih ada satu pakcik tu kencing manis, kaki tak ada sebelah, pakai topang ni. Bila kena kejar dengan kerbau, dia buang tongkat, dia lompat. Seksa betul lah. Jadi tuan-tuan, ahli-ahli masjid, tuan imam ni mesti nak pakai ilmu ni. Dengan sehelai daun, baca, tumbang lembu tuan. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya cuba buat. Alhamdulillah menjadi tuan-tuan. Bukan yang ni, lain. Tadi tak pakai helmet ni, bukan dia. Ni lain, ni baik tu pakai helmet ni. Ni tadi tak pakai helmet, pergi mana tau. Allahu Akbar. Nantilah. Tadi YB kata nanti saya nak panggil Datuk lagi. Dekat-dekat nak sambut Ramadan. Elok. Yang ni saya cerita. Bagaimana nak tumbangkan binatang korban. Lembu ke, kerbau ke. Dengan doa. Saya buat. Sebab tu saya bila waktu korban di sekolah saya tukang jaga lembu. Walaupun saya bos. Walaupun saya pengurusi, saya pengetua sekolah. Bila nak tumbang lembu 25 ekor. Saya kata apa balik? Esok kau orang nak bertugas. Malam ni bak jaga lembu, aku jaga. Saya jaga lembu. 10 pagi malam, 5 pagi, 3 pagi duduk tunggu. Tengah malam tu ada satu makcik datang dalam pukul 11 naik basikal. Kenapa makcik? Nak tengok lembu korban. Makcik masuk korban ke? Ya, nak tengok. Makcik nama ni, nombor mana lembu, nombor makcik mana, nombor binatang nama ni. Saya kata, ya ni ikut makcik, ni nama ni. Dah ada nombor ni. Dia pergi dekat lembu tau. Dia tengok, seperhati, apalah orang tu ni. Habis dia datang, nak balik dah ustaz, terima kasih lah. Kenapa makcik datang jumpa lembu tu? Sajalah nak tengok, suruh tunjuk muka kot dia tak kenal. Ya.
Besok di hari kiamat, lembu tu dia faham nak bawa dia di padang mahsyar. Takut dia tak kenal. Itu yang nak tunjuk muka tu. Oh, mana pula lah makcik ni belajar ni tuan-tuan. Tak dia cakap dekat lembu. Tengok betul-betul orang tak kenal pula tu dia. Berapa orang makcik seorang buat ke? Dah makcik kongsi 7 orang. Oh, berat lah makcik. Oi, kena badan sihat macam makcik, muat ke lembu ni berjalan ni makcik? Tak apalah tuan-tuan. Buat macam mana dia orang tua. Ini anak yatim. Yatim saya, mak saya ada. Yatim saya, bapa tiri saya ada. Yatim saya ni tuan-tuan, masuk dalam Felda. Yatim saya ni tuan-tuan, tak ada siapa pulaukan saya. Tapi yatim Nabi Muhammad, mak tak ada, bapa tak ada, datuk tak ada. Yatim Nabi Muhammad, tak tengok gambar bapa dia. Yatim saya kenal bapa saya kenal baju dia, saya tengok golok dia, saya pegang pisau dia, saya boleh kenal ni bapa saya. Nabi Muhammad mana ada bapa, gambar bapa dia? Punya teruknya yatim Nabi Muhammad tu, dahsyat yatim dia. Belum dia lahir, bapa dia dah meninggal. Bila dah lahir, tak lama selepas itu, mak dia pula meninggal. Saya walaupun saya yatim, mak saya meninggal 2011. Saya dah tua, mak saya hidup lagi. Jadi jangan cakap saya ni yatim yang teruk. Saya ni kesian, saya anak yatim. Tak. Nabi Muhammad lagi teruk yatim dia. Lagi menderita dia. Tuan-tuan yang saya hormati, Nabi Muhammad adalah contoh untuk kita. Sebab tu Nabi pesan pada kita, jaga anak yatim. Sehinggalah yang dikatakan orang yang betul agama dia, ialah orang yang jaga anak yatim. Kamu nak kenal tak siapa dia orang yang berbohong dalam agama? Saya ni ustaz, pakai kopiah, pakai serban, ceramah siang malam. Tak saya ni pembohong. Kenapa saya pembohong? Yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Saya tak peduli anak-anak yatim. Baik, kalau saya ni ustaz, saya tak peduli pada anak yatim, saya pembohong dalam agama. Ni kita dok buat asahan berselawat ni. Ada tak kita pergi jumpa tuan imam? Imam, ada tak tabung masjid untuk anak yatim? Ada? Saya nak sedekah. Kadang-kadang kita duk lalu dekat tabung masjid, tabung anak yatim. Seumur hidup tak pernah masuk duit untuk anak yatim. Pembohong agama kita ni. Munafik. Takkan nak jadi munafik? Jaga-jaga tuan-tuan, anak yatim bukan untuk dimain-main. Anak yatim bukan untuk diherdik. Semalam kalau tuan-tuan tengok dalam televisyen, Forum Perdana TV1 semalam, saya TV1 live malam. Saya cerita tentang koperasi. Macam mana koperasi boleh tolong masyarakat. Koperasi masjid boleh tolong masyarakat. Kalau masjid kita ada koperasi, kita sumbangkan modal, kita bangunkan ekonomi di kampung kita dalam masjid, janda kita boleh tolong, ibu tunggal kita boleh tolong, anak yatim kita boleh tolong, orang nak belajar kita boleh tolong, fakir miskin kita boleh tolong, ekonomi kita kuat. Kalau tuan-tuan ingat cerita saya sebut dalam ceramah malam tadi, saya duduk di rumah saya, datang satu orang laki-laki. Dia kata, Ustaz, saya mau minta tolong sama Ustaz. Ya, jiran saya sudah mati Ustaz. Muda lagi Ustaz, sudah mati Ustaz. Ya, anak 5 Ustaz, kici-kici Ustaz. Habis tu, Ustaz ambil lah dia orang, letak sekolah Ustaz. Kisian Ustaz. Saya kata, boleh hantar ke sekolah saya bela anak-anak yatim ni. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil Ustaz. Sudah tuan-tuan.
Anak dia bagi kat saya, mak dia ambil. Ini nama dia pelaburan yang bijak, tuan-tuan. Ekonomi. Saya tengok muka brother ni banyak cantik hang, tuan. Saya ambil seorang. Dia duduk dengan saya 8 tahun. Anak yatim sampailah dia besar. Mak dia sampai sekarang tak kahwin. Mak dia kerja mengajar Quran, mengajar muqaddam, mengajar iqra. Sampai sekarang dah 9 tahun, 10 tahun. Tak kahwin-kahwin, tuan-tuan. Saya ambil, saya jadikan anak dia hafiz. Saya ambil anak dia, tuan-tuan. Saya ajar dia, tuan-tuan. Sampailah dia pandai. Dia kerja dengan saya setahun. Selepas habis, saya kata, pilah kerja tempat lain yang boleh kamu naik lagi masa depan kamu. Pasal apa yang saya cukup ambil berat? Pasal dia anak yatim. Di sekolah saya, tuan-tuan, ramai anak yatim. Saya pergi ceramah di Kuala Lumpur. Datang satu orang. Dia pakai kereta Mercedes besar ni. Saya pakai kereta Mercedes. Dia Mercedes. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia gelak dulu dah. Saya pun gelak juga. Actually, I punya anak saudara di sekolah you. Oh, anak saudara. Apa nama ya? Oh, ya. Dia anak yatim tu. Ya, ayah dia adik I lah. So, ayah dia dah meninggal. Kita hantar sekolah you lah. Jadi anak saudara tuan lah. Anak saudara betul lah. Anak adik betul. Adik betul lah tu. Anak saudara betul. Kenapa tuan tak bela dia? Terus tak jadi gelak. Yang tadi tu senyap terus. Saya kata tuan, yang paling layak menjaga anak yatim tu ialah tuan. Sebab tuan adalah bapa saudara dia. Saya bukan bapa saudara, datuk saudara jauh sekali, adik abang dia lagi jauh. Sepatutnya abang yang kena ambil dia, duduk dalam rumah abang, tanggung makan minum dia, sebab dia darah daging abang, anak arwah adik abang. Silap-silap harta adik abang pun dapat. Tapi maksudnya dia laki-laki, dia abang tak dapat lah. Saya syorkan abang ambil balik. Bukan saya tak nak bela abang, bukan saya tak ikhlas. Tapi saya tak nak besok di hari kiamat Allah tanya pada abang, kenapa kau abaikan anak yatim? Kau suruh alim bela dan kau boleh tengok, kau relax, duduk di rumah tengok TV, tengok Piala Dunia, relax. Anak yatim, anak saudara kau alim bela. Tak kena tu bang. Dia nak marah dekat saya, marah api, peduli apa saya? Saya kalau orang nak marah saya, marah api, janji aku cakap. Saya tak kisah tuan-tuan, dengan siapa pun saya cakap. Supaya jadi betul. Kalau betul-betul kita bela anak yatim, tak wujud rumah anak yatim. Anak yatim ada bapa saudara, anak yatim ada tok saudara, anak yatim ada kakak dia, anak yatim ada abang dia. Kaulah yang paling layak menjaga anak yatim. Jaga elok-elok. Dia adalah batasan. Sama ada kau penipu agama atau kau orang yang betul dalam agama. Kalau kita orang yang betul dalam agama, kita jaga anak yatim. Melainkan kalau anak yatim tu dah susah, dah miskin, tak ada siapa lagi lah. Bolehlah kita bantu. Masjid bantu, orang ni bantu. Macam sekolah saya tuan-tuan, bantu anak-anak yatim yang betul-betul miskin. Saya tengok ada yang hantar anak yatim tuan-tuan, mak dia datang naik welfare. Dia anak yatim, bapak dia mati. Kemudian bila sekolah setahun, mak dia kahwin lain dan kahwin dengan orang kaya. Dan dia tak ambil anak dia tuan-tuan. Dan anak dia masih diberi status anak yatim. Betul anak yatim. Tapi bukankah dia sudah ada bapak tiri? Bapak tirilah jaga anak yatim tu. Jadi masyarakat kita di sini, jom kita jaga anak yatim. Bantu. Yang kedua, apa dia tanda-tanda orang yang menipu dalam agama? Wa amal yatima fala taqhar. Lagi apa tadi? Lupa tadi. Apa? Tu dia tu.
Orang meminta jangan kau herdik. Orang yang meminta jangan kau herdik, kata Allah. Kita duduk makan restoran di belakang tu, mi goreng, ngak makan. Pakcik minta RM2. Kau tak nampak aku makan ni? Kau nampak gerpu ni? Kau ingat Kasim Selamat? Lu cocok mata kau orang. Jangan. Apa salahnya kau ambil RM2? Nah. Kadang-kadang kita marah pada kucing. Kita duduk makan nasi siakap 3 rasa. Kucing datang. Duduk pegang. Pandai pula kucing tu. Kucing ni ada orang ajar ke apa? Dia pegang perut kita tu. Ada orang yang sepak kucing tu. Berpusing-pusing macam gasing dah. Nampak? Menung kucing tu. Kedekutnya hamba Allah ni. Ada yang tengking kucing tu. Apa tengok-tengok? Orang nak makan tak senang. Kucing tengok dia balik. Tengok pun salah. Tuan-tuan nak tengok orang tu baik tak baik, tengok waktu makan. Ada yang tipu kucing. Dia makan ikan tinggal tulang. Kemudian kucing pun pergi. Dia tengok tulang semua. Mana isinya mana? Macam mana nak masuk syurga duk bagi tulang pada kucing? Kalaulah dia tercekik tulang, macam mana kucing nak buat? Makan-makan ngak-ngak tercekik. Boleh dia mengadu. Tulang. 2 hari matilah kucing tu. Kemudian kita nak kata, aku beriman. Aku beriman. Beriman apa? Kedekut. Orang yatim kau tak jaga. Orang miskin kau tak bantu. Orang minta kau marah pula. Dia orang ni asyik buat ceramah je tabung. Asyik tabung je ceramah. Berapa ramai yang kata dia tengok tabung. Tabung van mayat apa tabung apa? Kebetulan YB pula ada. YB ada pun mintalah kat YB. Kalau semua minta kat YB tuan-tuan, botak YB kita. Merangkak berjalan kaki ni. Siapa tu? YB apa kedana dah tuan-tuan. Orang kita hari ni tuan-tuan, apa benda pun minta YB. Kebanyakan YB sakit jantung tuan-tuan. Tidur malam pun tak seronok. Sebab kita dah diajar. YB ada. Nak tukar jersey bola, YB. Tukar jersey merhaban pun YB. Kena saman, YB. Tak pakai helmet, kena saman motor, YB. Teruk tuan-tuan. Sebab tu saya tak mau bertanding YB. Selesai masalah tuan-tuan. Biar YB seorang tanggung tuan-tuan. Heboh hari tu. Mula-mula Ustaz Kazim bertanding. Besok tak jadi pula, kata dia tuan-tuan. Saya bukan bidang dia. Bidang saya, bidang ceramah. Saya selesa ceramah. Bidang YB yang buat kerja, bagi dekat YB yang buat kerja ni. Yang YB, dia ada cari peruntukan, dia pandai lah. Tapi kita ni tuan-tuan, untuk kita, nak wakaf buat van tu, nak beli van jenazah tu, untuk siapa? Untuk kita. Di sekolah saya ada van jenazah. Mula-mula saya buat van jenazah tu. Pasal apa yang saya buat van jenazah? Pasal di sekolah saya ada 200 lebih warga mas. Yang paling tua 89, baru balik minggu lepas. Dia kata dia tak larat lah Ustaz. Jatuh longkang. Luka sini nak balik Ustaz. Pak Din tak sihat dah sejak jatuh longkang tu. Pak Din tak sihat. Pak Din duduk sini seorang. Duduk seorang Ustaz. Dah tak sihat jatuh longkang. Habis tu nak balik Kuala Lumpur. Pak Din duduk dengan siapa? Seorang juga. Lah. Itu balik. Buat apa sini kan ramai. Tak apalah Ustaz. Anak-anak dekat. Saya kata kat Pak Din. Kalaulah ada orang di sini yang nak jaga Pak Din. Pak Din nak balik tak dekat Kelana Jaya? InsyaAllah tak balik lah. Jadi akak-akak kalau rasa-rasa nak kahwin baru. Umur dia 89. Angkat tangan macam saya. Pencen ada, kereta api kak. Saya nak ambil kemudahan.
supaya orang yang duduk di sekolah saya, dia orang ni kalau mati daripada bacaan Yasin, tahlil apa semua ni, sampailah dikebumikan, semua sekolah saya tanggung. Van mayat, mandi mayat, kubur, upah mandi mayat, semua 1 sen tak bawa keluar duit. Saya buat pula bilik mayat cantik tuan-tuan. Dekat sekolah saya tu ada bilik mayat. Kalau mayat duk tunggu situ, ahli keluarga dia boleh buat bacaan Quran, bacaan tahlil, bacaan Yasin, bilik tu. Selesa. Kalau mayatnya perempuan, tutup habis, orang lain tak boleh masuk. Sekarang ni tuan-tuan, bukan untuk orang di sekolah saya saja yang saya uruskan. Kalau ada orang dalam kampung tu mati, mai saya uruskan, percuma tuan-tuan. Kenapa saya buat macam itu? Sebab saya jumpa satu keluarga miskin. Dia nak mandi mayat tak ada duit, nak gali lubang kubur tak ada duit, datang jumpa saya, kami susah ustaz. Suami saya sakit, saya pula tak kerja, duk bela suami saya, dia mati pula ustaz. Sudah tuan-tuan. Sejak tu saya fikirkan, sekarang aku tak nak ambil duit, siapa mati ke pengurusan percuma. Sampailah van mayat, walaupun van tu nak kena hantar sampai ke Alustar Kedah, semua kita tanggung. Yang kedua saya buat macam tu supaya pahala dia sampai pada orang yang wakaf. Kalau tidak tuan-tuan, van mayat tu selagi tak ada mayat, duk menunglah van tu. Sekarang ni walaupun tidak ada orang mati di sekolah saya, tetapi orang kampung yang meninggal di tempat saya yang begitu ramai tu, mereka boleh pakai van saya. Masjid sana nak pinjam, surau sini nak pinjam, silakan. Saya niat supaya orang yang wakafkan van mayat tadi akan dapat pahala pasal menguruskan fardu kifayah yang kadang-kadang jadi fardu ain, menguruskan kematian. Jadi tuan-tuan, kita nak cari 5 van. 5 ke 6? 5 buah van. Tu, tabung ada. Jangan duk marah pula. Masuk pi. Tak besok kita yang meresmikan van tu. Mana nak tahu? Dah siap van, buh langsir, tulis Allah maghfir lahum lah apa semua. Kita pun fikir, siapalah yang mula-mula resmi van ni? Tak kita tuan. Dengan bangganya pergi kubur. Alhamdulillah lah, arwah mak saya naik van baru. Welfare, van mayat dia tuan. Ada orang cakap macam tu ustaz. Mak saya naik beresmikan van mayat welfare masjid kampung saya ustaz. Bayangkan van mayat dia welfare. Dia ubah suai jadi van mayat. Mana kita nak tahu? Jadi kalau tuan-tuan derma, saya pun nak wakaf juga. Saya pun nak derma juga. Supaya saya pun dapat pahala. Jadi untuk bahagian saya wakafkan 1,000. Untuk tuan-tuan buat beli van mayat. Kalau saya boleh bagi 1,000, padahal insya-Allah lah kot, saya diuruskan di Ipoh lah kot insya-Allah. Takkan tuan-tuan yang akan diuruskan di sini takkan nak bagi RM1 kot. Mudah-mudahan berpanjangan pahala dia. Baik, jadi tuan-tuan yang pertama, jaga harta anak yatim. 2, Allah pesan kepada kita, wa auful kaila wal mizana bil qista. Jaga sukat dan timbang elok-elok. Yang mana berniaga, yang mana duk berniaga, jaga timbang, jaga sukat elok-elok. Jangan bohong. Baik. Semalam saya sebut dalam TV satu. Orang Islam jangan menolak bisnes. Bisnes tu sunnah Nabi. Adik-adik faham sunnah Nabi tu apa? Bersugi. Betul? Bersugi. Menembuh dalam poket sugi. Lepas tu sujud-sujud jatuh atas kapet masjid. Sudah. Bila sembahyang maghrib dia ke depan. Tempat yang dia sujud, kita pula sujud. Kita pun sujud betul-betul jatuh atas kayu sugi dia. Lain macam bau ni.
Sebab tu tuan-tuan, sekarang kayu sugi, dia ada kayu dan dia ada penutup. Dia ada penutup. Belilah penutup tu. Dia macam pen. Boleh letak di sini dan dia tak jatuh dah. Maka bersugilah kita supaya mata cerah. Bersugilah kita supaya kita sihat. Nabi Muhammad buat. Dan ambil kayu sugi tadi, tutup dengan tudung dia, boh dalam poket. Sujud pun tak jatuh dah. Bersih. Ada yang letak kayu sugi dia bahagian bawah, pakai pula baju putih. Kuning. Kita aja kebersihan. Dalam masa yang sama kita tak bersih. Dua. Apa lagi sunnah Nabi? Oi, sunnah Nabi, Nabi tidur mengereng belah kanan ni, mengereng belah kanan. Supaya tak tekan jantung belah kiri. Jantung belah kiri ni tuan-tuan, kalau kita tidur mengereng macam ni, jantung tak elok. Saya ni sakit jantung. Ada 3 besi dalam jantung saya. Bila saya tidur mengereng tu, saya lenguh. Saya kena tidur mengereng macam ni. Baru jantung saya tak lenguh. Bila bangun daripada tidur, Nabi ajar pada kita bangun mengereng, bangun. Apa baca doa adik-adik bangun tidur? Alhamdulillah illazi ahyana ba'da ama tana wa ilahin nusyur. Bila kita bangun dia tuan-tuan, satu ikatan iblis terbuka. Bila kita baca doa tadi, satu ikatan iblis terbuka. Kita pergi ambil wuduk, mandi apa semua, satu ikatan iblis terbuka. Kita boleh semayang dengan selesa. Kenapa hari ini, hari-hari kita buat benda jahat? Sebab kita tak baca doa, kita tak semayang subuh. Sebab kita tak bersihkan diri macam Nabi Muhammad ajar. Beletan iblis masih ada di badan kita. Salah satunya ialah sebab tak semayang subuh. Banyaknya sunnah Nabi, tuan-tuan. Sunnah Nabi banyak. Tapi sayang, ada satu sunnah Nabi yang kita lupa. Apa dia? Bisnes. Rupanya makcik, bisnes tu sunnah Nabi. Dalam Al-Quran ada 370 ayat tentang bisnes. Ni makcik hari ni datang. Kalaulah kita kaki bisnes, cuba tuan-tuan tengok pada pakaian satu makcik. Tudung, anak tudung. Rambut pula panjang, dia ambil getah ikat. Turun ke bawah. Baju dalam. Baju dalam. Pakai pula singlet. Turun ke bawah lagi. Spender. Turun lagi. Kain dalam. Luar pula. Kain. Turun lagi. Stokin. Agak-agak satu pakaian perempuan berapa like sekali keluar rumah. Siapa nak jadi model? Mari buka kat sini. Gila punya ustaz. Hei, satu perempuan sekurang-kurangnya 5 lay. Belum masuk brush, cross stitch. Ni jarum. Ui, kalaulah kita kira bisnes, orang perempuanlah yang menghasilkan bisnes paling besar. Pakaian dia saja boleh buat juta-juta lah. Kenapa orang Islam tak nak jual pakaian wanita? Kenapa kita hari ni ambil orang Vietnam, ambil orang bukan Islam, cahaya nualib, uruskan pakaian kita? Okey, satu. Di Malaysia, Abang Bidin, di Malaysia, masjid ada berapa? 6,800 masjid, Tuan Imam. 6,800 masjid. Surau, 18,000. Okey, surau kita letak ke tepi sekejap. Surau kita letak tepi sekejap. Kita ambil masjid. 6,800 masjid.
Sekali buat korban, seekor lembu Tuan Imam, berapa ribu Tuan Imam seekor lembu? 5,000. Okey, satu masjid seekor lembu. Cuba tuan-tuan darab dengan 8,000 masjid. Berapa juta? 8 darab 5 berapa? Hilang dah ustaz tadi ni. 40. 8,000 darab 5,000? 40,000. Macam betul, confident je bunyi tuan-tuan. Macam mana Tuan Haji Hadi? Cik Zaki, berapa? 8,000 darab 5,000. 40 juta. 40 juta. Baru seekor. Masjid Tuan Haji berapa ekor korban? 7. 7 ekor. 7 kali 5, 35,000. Tuan Haji Zaki, 35,000 darab dengan 6,000. 210 juta. Itu baru 5 ekor. 7 ekor lembu. Bayangkan tuan-tuan, satu Malaysia ada lagi surau. Bilion tuan-tuan tahu korban. Kita hari ni kalau datang minang anak kita, anak teruna ni kerja apa? Saya bela lembu makcik. Lembu. Terus cancel. Tapi kalau datang, anak kerja apa? Saya kera ni makcik. Oh, kera ni. Elok. Pak saya kera ni boleh pakai tie. Yang bela lembu tak boleh pakai tie. Adik nanti bela lembu pakai kot. Bayangkan tuan-tuan, kalau koperasi masjid Tuan Haji, kerjanya ialah menyediakan lembu korban, mengimport lembu korban, membekalkan lembu korban untuk seluruh Melaka. Ada 116 masjid di Melaka ni. Masya Allah. Naik ke Johor, naik ke Sabah, Sarawak, pembekal tunggal. Bilion tuan-tuan. Siapa kata orang Islam tak ada duit? Jom tuan-tuan. Tapi kalau kita berpecah belah, asyik pecah belah tak habis-habis. Bila kita nak kontrol ekonomi? Gaduh tak habis-habis. Cukuplah. Kufu aidiakum kata Allah. Cukup. Tahan tangan kamu. Sudah. Tak usah gaduh lagi. Tak usah bercakaran lagi. Aqimus salah. Dirikan sembahyang. Wa atuz zakah. Pergi bayar zakat. Kau bangunkan agama kau. Kau bangunkan ekonomi kau. Kau kontrol. Tuan-tuan, bersyukur kita duduk di Malaysia. Saya buat contoh macam ni lah. Saya ni mengaji tak tinggi. Adik oi, ustaz ni bodoh orang mengaji tak tinggi. Saya suka congak-congak. Okey makcik, hari ni kita congak lah. Kita congak sikit. Baik. Kita ada 6,800 masjid. Okey. Negeri mana yang paling banyak masjid? Sabah. Sabah paling banyak masjid. Negeri saya Perak 600 lebih masjid. Okey. Kita ambil lah tuan-tuan 2,000 masjid satu malam. Malam ni 2,000 masjid di Malaysia buat kuliah maghrib. Sekali kuliah maghrib, satu ustaz dibayar RM200. Haji Zaki, 2,000 masjid darab dengan RM200. 400 ke 40? RM2,000 darab 200, RM200. 400,000. Bayangkan. 2,000 masjid darab dengan RM200. Dapat 400,000. Satu malam kuliah maghrib dibelanjakan sebanyak 400,000. Cuba darab dengan sebulan 12 juta sebulan. 12 juta darab dengan setahun
Masya Allah. 144 juta hanya untuk kuliah maghrib saja. Belum kuliah subuh, belum kuliah duha, belum ceramah perdana. Siapa kata orang Islam tak ada duit? Siapa kata umat Islam tak ada duit? Kalaulah duit ni kita jana tuan-tuan untuk bangunkan ekonomi, anak yatim selesai masalah, anak-anak tahfiz selesai masalah, anak-anak orang susah selesai masalah, tak ada masalah apa dah kita orang Islam. Yang ni yang saya nak buat, yang saya nak gembelengkan ekonomi orang Islam ni supaya jadi hebat, kita tak merempat. Sebab tu yang bila saya cakap-cakap macam ni, dia orang offer saya bertanding baru ni. Ustaz bertanding, kalau Ustaz buat, kami sokong. Saya kata kalau boleh saya nak buat benda ni, kalau betul. Boleh. Tapi saya bukan ada parti, saya cakap. Saya tak ada parti tau. Saya bukan orang politik. Cuma saya nak buat benda ni. Boleh? Silakan, kami sokong. Saya setuju. Baik, kalau gitu saya sign. Saya bukan orang politik. Tuan-tuan pun kenal saya ceramah berpuluh-puluh tahun di Melaka ni. Mana ada saya sentuh politik? Yang saya sentuh ialah macam mana nak satukan orang Islam. Macam mana kita nak bangunkan ekonomi umat Islam. Idea saya yang selama 30 tahun saya berceramah ni, saya nak terjemahkan bila saya ni ada jawatan. Salah satunya yang ni lah tuan-tuan. Salah satunya ialah sunnah Nabi Muhammad daripada bisnes. Kita banyak duit tuan-tuan. Tapi sayang, itu baru masjid. Belum kita pergi umrah. Saya pergi umrah minggu lepas, saya bawa 100 orang jemaah. Bulan 3 ni 200 jemaah insya-Allah. Bulan 9 hari tu 2 bas saya bawa. Tuan-tuan, yang saya bawa baru ni, seminggu lepas saya bawa 100 orang. Saya buat survey. First timer yang baru pertama kali 10 orang. 90 dah kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima. Kalaulah yang kali kedua, tiga, empat tak payah pergi dah. Belanjanya 10,000, makan, minum, tambang, kuliah, kenduri, kendara, beli kurma, beli jubah. Seorang belanja 10,000. 10,000 darab 90 orang. Tuan Haji Zaki, 1 juta. Bayangkan tuan-tuan. Orang Malaysia pergi umrah setahun 250,000 orang. 250,000 orang. 50,000 kali pertama pergi. Ambil yang 200,000. 200,000 darab dengan 10,000. Ada berapa bilion? Tak boleh nak baca. Kosong banyak. 2 bilion. 2 bilion tuan-tuan. Yang mana nak pergi umrah kali kedua, stop sekejap. Duit kau orang masukkan dalam satu tabung. Jumlah dia 2 bilion. Kita bangunkan satu pasar raya besar untuk orang Islam. Tak pergi dah pasar raya raksasa tuan-tuan. Kita bangunkan hospital untuk orang Islam. Percuma saja tuan-tuan. Bangunkan mahat tahfiz untuk dia orang ni ada ladang sawit, ladang lembu. Supaya boleh tanggung. Selesai masalah. Sebenarnya duit kita banyak, tapi siapa yang nak menggerakkan supaya jadi elok? Tapi dah Ustaz Kazim tak bertanding, boleh cakap je dah. Tunggu lagi 5 tahun. Elok saya mati. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita tentang sunnah Nabi Muhammad. Dia bukan setakat ajar cara nak pakai celak, cara nak potong kuku. Nabi Muhammad bukan cara nak ajar kepada kita cara makan nasi, cara makan roti. Nabi Muhammad dia ajar cara hidup. Termasuklah dalam bidang ekonomi. Jom tuan-tuan, kita di Melaka, kita di Asahan, kita gembelengkan tenaga kita. Kita bersatu. Kalau ada koperasi, koperasilah kita. Kalau ada pertubuhan, pertubuhanlah kita. Kita bangunkan ekonomi kita, hasilnya balik kepada masyarakat kita. InsyaAllah di bawah bimbingan yang berhormat kita. Beri kepercayaan, beri bantuan kepada dia. Macam mana kita nak buat?
supaya balik boleh bantu anak-anak kita, generasi kita yang akan datang. Terima kasih yang berhormat, terima kasih pada semua yang hadir, terima kasih pada anak-anak semua. Kita berikan tepukan pada adik-adik kita, anak-anak kita semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.